Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kursus kajian hadis PPPH 2003 semester 1 sesi 2021-2022, kami akan membentangkan tugasan berkumpulan, takhrij dan syarah hadis. Nama pensyarah kami ialah Dr. Muhammad Arif bin Yahya dan pembentangan kami diwakili oleh kami bertiga iaitu Ahmad Syakir Aidil bin Mat Zahari, Muhammad Alif bin Anan dan Khadijah binti Muhammad Zaki. Bagi takhrij hadis, keratan hadis yang diberikan kepada kumpulan kami sebagai tugasan ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Jadi langkah awal yang kumpulan kami lakukan ialah membuat pencarian mudah tentang matan hadis tersebut di dalam internet bagi melihat terjemahannya dan memahami serba sedikit isi kandungan berkaitan hadis yang diberikan. Kemudian, takhrij hadis diteruskan dengan menggunakan pakai kaedah mengenal pasti kalimah gharib di dalam matan hadis. Langkah seterusnya ialah mengenal pasti mana-mana perkataan gharib yang terdapat dalam ayat tersebut. Perkataan yang dipilih ialah al-atis. Kemudian kami kembalikan perkataan al-atis tersebut ke dalam perkataan asal iaitu atasa bagi memudahkan pencarian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Kemudiannya ialah kami membuka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras bagi membuat pencarian berkenaan perkataan atasa. Pencarian dibuat persis menggunakan kamus bahasa, iaitu dicari mengikut susunan huruf hijaiyah dan mencari kata asal kalimah tersebut. Pencarian dibuat satu demi satu pada muka surat ini dan perkataan tersebut dijumpai iaitu terletak pada kedudukan bahagian bawah sebelah kanan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras pada kitab digital yang disediakan pada fail volume yang keempat muka surat 260. Pada bahagian ini disenarai ringkaskan bab-bab yang berkaitan lafaz matan hadis tersebut. Langkah seterusnya ialah kami menggunakan hasil dapatan tersebut untuk membuat pencarian matan lengkap dalam 6 kitab hadis utama iaitu Kutub Sittah. Kemudian kami meneruskan pencarian di dalam Kutub Sittah. Pada bahagian ini kami menyenaraikan matan lengkap hadis yang diberikan dan beberapa matan hadis yang berkaitan dengan matan hadis yang diberikan. Kemudian matan lengkap hadis tersebut dan hadis yang berkaitan dijumpai pada Sahih Bukhari pada kitab Al-Janaiz babu bil amri bittiba'il al-janaiz, rakam bab yang kedua dan nombor hadis yang ke 1239 dan 1240. Kemudian hadis berkaitan juga dijumpai pada kitab Al-Adab bab tashmiyatul atis idza hamidallah, rakam bab yang ke 124 dan nombor hadis yang ke 6222. Kemudian pada kitab Al-Istizan bab Ifsya'us Salam, rakam bab yang ke-8, nombor hadis yang ke-6235. Kemudian hadis berkaitan juga ditemui pada Sahih Muslim iaitu pada kitab As-Salam bab min haqqil muslim lil muslim raddus salam, rakam bab yang ke-4, nombor hadis yang ke-2162. Kemudian pada Sunan Abi Dawud pada kitab Al-Adab bab fil atas, rakam bab yang ke-90 dan nombor hadis yang ke-5030. Pada Sunan At-Tirmizi pula ditemui pada kitab Al-Adab bab ma ja'a fi karahiyah labsul al-musfir lirrijal, rakam bab yang ke-45, nombor hadis yang ke-2809. Kemudian hadis berkaitan juga ditemui pada Sunan An-Nasa'i iaitu pada kitab Al-Janaiz bab Al-Amru Bittiba' Al-Janaiz, rakam bab yang ke-53 dan nombor hadis yang ke-1941. Yang terakhir ialah pada Sunan Ibnu Majah iaitu pada kitab Al-Janaiz Abwab Ma Ja'a Fil Janaiz bab Ma Ja'a Fi Iyadatil Marid, rakam bab yang ke-6 dan nombor hadis yang ke-1433, 1434 dan 1435. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis hadis. Yang pertama ialah membalas salam.
Mengucapkan salam adalah antara identiti umat Islam dan ia adalah sangat dituntut. Apabila seorang Muslim bertemu dengan saudaranya, sama ada yang dikenalinya atau tidak, hendaklah dia mendahuluinya dengan salam kerana hukum mengucapkan salam adalah sunat muakkad. Manakala hukum menjawabnya pula adalah wajib. Ini kerana selain mendoakan yang baik, iaitu Assalamualaikum, yang bermaksud semoga anda berada dalam keselamatan kepada saudara kita, ia juga merupakan penyebab tumbuhnya rasa cinta dan dekat dalam kalangan kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda yang bermaksud, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan iman kamu tidak akan sempurna sehingga kamu saling menyayangi, dan tidakkah aku tunjukkan kepada kamu akan sesuatu apabila kamu melakukannya, kamu akan saling menyayangi. Kamu ucapkanlah salam di antara kamu. Daripada hadis Nabi tersebut, jelaslah salam itu adalah bukti bahawa Islam itu adalah agama yang mementingkan kedamaian dan keamanan serta persaudaraan sesama Muslim. Seterusnya nombor 2, iaitu mendoakan orang yang bersin. Jika seorang Muslim bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka kita hendaklah mengucapkan Yarhamkumullah bagi lelaki atau Yarhamkillah bagi perempuan, sebagai rasa syukur kepadanya yang memuji Allah ketika bersin. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah, dan saudaranya atau orang yang bersamanya mengatakan kepadanya Yarhamkumullah, iaitu semoga Allah merahmatimu. Jika salah seorang mengucapkan Yarhamkumullah, maka orang yang bersin tersebut hendaklah menjawab Yahdikumullah wa yuslih balakum, iaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Manakala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kamu sekalian bersin dan memuji Allah, iaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamkumullah. Dan apabila dia tidak memuji Allah, maka janganlah kamu mendoakannya. Terusnya nombor 3, iaitu melawat orang sakit. Apabila seorang Muslim itu sakit, hendaklah dia datang menziarahinya. Lebih-lebih lagi sekiranya dia adalah saudara terdekat atau sahabat kita sendiri. Ketika menziarahinya, pastikan kita ingat ada adab yang perlu diamalkan agar kehadiran kita tidak menambahkan beban dan kesusahan kepada pesakit. Doakanlah kesembuhan baginya serta berilah motivasi kepadanya agar bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Antara adab menziarahi pesakit itu juga adalah tidak duduk terlalu lama, melainkan kehadiran kita disenangi dan mententerakan hatinya. Apabila amalan ini diperhatikan, sudah pasti individu yang sakit itu akan merasa dirinya diingati dan dihargai. Ini pastinya akan membawa ketenangan jiwa si pesakit dan insya-Allah akan membawa kesembuhan daripada penyakitnya. Antara hadis yang membahaskan tentang menziarahi orang sakit ialah daripada Abu Asma Ar-Wahabi dari Thawban Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, apabila seorang Muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, maka orang itu sentiasa berada dalam taman syurga. Baginda ditanya, bagaimana taman syurga itu? Baginda menjawab, taman yang penuh dengan buah-buahan yang dipetiknya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya nombor 4, hadir jemputan. Hak yang perlu ditunaikan sesama Muslim juga adalah memenuhi undangan sekiranya telah dijemput. Niat baik dan penghormatan yang diberikan saudara yang menjemput hendaklah dipenuhi, melainkan ada keuzuran dan hal yang tidak dapat dielakkan. Ini akan mengundang rasa kasih sayang dan rasa tersantun oleh yang menjemput. Namun, haruslah diingat undangan tersebut bukanlah untuk tujuan atau tempat-tempat yang berunsur maksiat. Bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu dijemput ke majlis perkahwinan, maka hadirilah. Hadis riwayat Bukhari. Terusnya nombor 5, iaitu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah itu mengandungi doa, permohonan ampun serta akan menyenangkan ahli keluarganya. Malah merupakan penghormatan yang terakhir bagi orang yang meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang menghantar jenazah hingga menyembahyangkannya, maka baginya pahala 1 qirah. Dan siapa yang menghantarkannya hingga dikebumikan, maka baginya pahala 2 qirah. Bagi dia ditanya, apakah yang dimaksud qirah? Bagi dia menjawab, bagaikan 2 gunung yang besar.
Banyak keutamaan dan faedah yang kita dapat kerana melakukan hak-hak sesama Muslim. Namun perlulah juga diingat, selain kelima-lima hak tersebut, masih lagi ada banyak hak-hak Muslim yang tidak dinyatakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu menolong dalam dosa dan permusuhan, yakni melanggar hukum-hukum Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Justru itu, jadilah Muslim yang baik dengan menunaikan hak-hak Muslim yang lain, kerana setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan akan menjadi simpanan dan bekalan kita di akhirat nanti. InsyaAllah dengan tuntunannya hak-hak Muslim tersebut akan mewujudkan masyarakat yang harmoni, saling menghargai serta sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya akan sambung pembentangan seterusnya berkaitan 5 pengajaran daripada hadis yang dibincangkan. Okay, yang pertama, hadis ini menjelaskan beberapa amalan yang dapat meneguhkan tali persaudaraan dan kasih sayang sesama Muslim lain, iaitu dengan menunaikan hak dan tanggungjawab tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan adab dan akhlak. Perbuatan atau amalan baik yang dilakukan akan menjadi bekalan di akhirat kelak. Okay, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menggalakkan umatnya untuk menziarahi orang yang sakit. Amalan menziarah ini dapat mengeratkan dan memperbaiki hubungan sesama manusia, khususnya sesama Muslim. Yang keempat, Islam tidak membezakan taraf hidup semua Muslim di dunia ini. Justru itu, umat Islam digesa hidup sebagai hamba Allah yang bersaudara untuk menunaikan hak saudara lain dengan sempurna. Yang kelima, jika seseorang Muslim bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakannya. Seterusnya, perbincangan isu semasa serta hukumnya. Okey, pada masa kini, adab dan akhlak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya seringkali dilupakan dan diabaikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial antara sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Dalam hadis yang dibincangkan, iaitu hak-hak Muslim ke atas Muslim lain, antaranya ialah yang pertama, membalas salam, melawat orang sakit, mengiringi jenazah, hadir jemputan, mendoakan orang bersin. Okey, isu pertama ialah membalas salam ketika seseorang sedang makan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan salam? Ucapan salam ini merupakan ucapan sejahtera dan selamat bertujuan memberi penghormatan sesama saudara Muslim. Kebiasaan lafaz yang digunakan seperti Assalamualaikum dan ucapan selamat yang lain. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nisa ayat 86 yang bermaksud dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Okey. Dalam menafsirkan ayat di atas, Syekh As-Sa'di menyatakan dalam kitabnya, ucapan salam merupakan lafaz yang diucapkan dan dijawab kepada seseorang untuk memuliakan dan mendoakan kebaikannya. Boleh tengok tafsir surah Tafsir As-Sa'di. Okey, hukum menjawab dan memberi salam. Pada asalnya, hukum memberi salam adalah disunatkan. Ini merupakan pandangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan menjawab salam itu adalah diwajibkan, dan sekiranya diberikan salam itu kepada sekumpulan manusia, maka hukumnya fardu kifayah ke atas mereka. Boleh tengok kitab Al-Maqsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Okey, selain itu, Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya, hukum memulakan salam itu adalah sunat muakkad. Adapun hukum menjawab salam adalah fardu atau wajib secara ijma'. Sekiranya seseorang memberi salam kepada seseorang yang lain, maka yang kedua itu wajib menjawabnya sebagai fardu ain. Manakala sekiranya diberi salam kepada sekelompok manusia, maka menjawabnya menjadi fardu kifayah. Boleh tengok Al-Majmu' Asyarah Al-Muhazzab.
Okey, dalam keadaan seseorang itu sibuk melakukan sesuatu perkara seperti membaca Al-Quran ataupun berzikir, makan, dan ketika dalam tandas, para fuqaha ni membahagikannya kepada beberapa keadaan. Antaranya sekiranya seseorang itu sedang membaca Al-Quran dan terdapat seseorang memberi salam kepadanya, maka cukup sekadar menjawab salam dengan memberikan isyarat kepadanya, dan dibolehkan menjawab dengan lafaz salam kemudian menyambung semula dengan bacaan isti'azah dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Tidak dibenarkan memberi salam kepada seseorang yang tengah menjamu selera dan di dalam mulutnya masih terdapat makanan, dan sekiranya terdapat seseorang memberi salam, maka tidak wajib menjawabnya ketika itu. Namun sekiranya tidak terdapat halangan untuk menjawabnya seperti tidak terdapat makanan di dalam mulutnya, maka wajib menjawabnya, memberi salam kepada seseorang yang sedang menunaikan hajat dalam tandas dan seseorang yang sedang tidur, maka hukumnya adalah makruh serta tidak wajib menjawabnya. Boleh tengok kitab Al-Ma'su'ah Al-Fiqhiyah. Okey, perihal masalah ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya menyatakan sekiranya seseorang itu sedang membuang air, berjima atau seumpamanya, maka makruh memberi salam ke atasnya dan tidak perlu menjawabnya. Begitu juga seseorang yang tidur, mengantuk, solat, melakukan azan atau seumpamanya, maka salam itu tidak memberi kesan ke atasnya. Dalam keadaan azan atau sedang makan dan makanan masih terdapat dalam mulutnya, maka tidak perlu untuk menjawabnya, dan sekiranya tidak dapat makanan dalam mulutnya, maka dibolehkan memberi salam dan wajib untuk menjawab salam. Okey, kesimpulannya, berbalik kepada isu di atas dan dalil yang diberikan, maka dapat disimpulkan kepada beberapa keadaan. Yang pertama ialah sekiranya seseorang itu sedang menjamu selera dan terdapat makanan atau ia sedang mengunyah makanan dalam mulutnya, maka makruh memberi salam kepadanya dan tidak perlu menjawab salamnya. Okey. Yang kedua, sekiranya seseorang di dalam mulutnya tidak mempunyai makanan atau tidak mengunyah makanan, maka dibolehkan memberi salam kepadanya serta wajib menjawab salam. Oleh itu, dalam hal ini seharusnya pemberi salam tu dia memerhati situasi seseorang yang hendak diberikan salam ke atasnya supaya tidak mengganggunya. Okey, isu yang kedua adalah berkaitan dengan adakah perempuan dibenarkan menziarahi lelaki yang sakit. Dalam hadis yang dibincangkan oleh kumpulan kami, iaitu hak-hak Muslim ke atas Muslim lain, juga terdapat hak yang dituntut dalam Islam, iaitu menziarahi orang sakit. Perkara mengenai ini telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, antaranya sabda Nabi SAW yang bermaksud ziarahilah orang yang sakit dan iringilah mayat ke kubur, nescaya akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Riwayat At-Tayalisi 2355. Okey, tiada seorang pun yang menjumpai gambaran yang lebih ketara dan nyata tentang kedudukan serta ganjaran menziarahi orang yang sakit, sehingga di sini Allah SWT menggambarkan bahawa menziarahi orang yang sakit itu sama seperti menziarahinya. Hadis tersebut adalah jelas menerangkan kepada kita tentang pentingnya menziarahi orang yang sakit dan merupakan salah satu contoh daripada adab Islam yang mulia. Rasulullah SAW selaku contoh kepada umatnya bukan sahaja menggalakkan melalui perkataan baginda sahaja, akan tetapi dipaparkan juga kepada kita dalam bentuk perbuatannya sekali. Pernah Rasulullah SAW menziarahi seorang Yahudi yang sakit, lalu baginda mengemukakan kepadanya Islam sehingga akhirnya Yahudi itu memeluk Islam. Perkara ini lebih-lebih lagi dituntut terutamanya kepada sesama orang Islam yang mempunyai ikatan perhubungan yang rapat, sama ada melalui nasab keturunan, perkahwinan, persahabatan, ataupun seumpamanya. Pendek kata, tuntutan ke atas mereka ini adalah lebih jika dibandingkan dengan orang lain. Okey, kalau kita perhatikan kepada lafaz-lafaz hadis ini,
kita dapati ia datang dalam bentuk yang umum, iaitu meliputi lelaki dan perempuan. Hadis-hadis seperti ini yang bermaksud ziarahilah orang yang sakit, atau hadis sesiapa yang menziarahi orang yang sakit. Juga hadis apabila dia sakit maka ziarahilah dia. Kesemuanya itu adalah dalam bentuk yang umum dan bukannya khusus untuk lelaki sahaja. Ini sudah cukup untuk menjadi dalil bahawa lelaki menziarahi wanita yang sakit dengan syarat ia benar-benar mengikuti adab serta batasan-batasan syarat yang telah ditentukan. Walau bagaimanapun, mengenai isu wanita menziarahi lelaki yang sakit, dan ada dalil yang khusus yang menyebut tentangnya. Yang pertama, Imam Bukhari dalam kitab Al-Mardah dalam sahihnya, iaitu pada bab wanita melawat pesakit lelaki, telah menyebut bahawa sesungguhnya Ummu Darda telah menziarahi seorang lelaki Ansar daripada ahli masjid yang sakit. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal telah diserang sakit. Lalu saya pun menemui kedua-duanya seraya berkata, wahai bapaku, bagaimana keadaan anda? Dan wahai Bilal, bagaimana keadaan kamu? Okey, riwayat Al-Bukhari 5654. Dari sini jelaslah kepada kita bahawa tidak ada sebarang halangan untuk seseorang wanita menziarahi saudaranya Muslim yang sakit. Malah ia harus sekiranya wanita itu tadi benar-benar memelihara peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh syarak, serta menjaga adab-adab. Oleh itu, ketika melakukan ziarah, pastikan ia berlaku dalam keadaan jauh daripada perkara yang ditegah oleh syarak. Antaranya makeup, wangi-wangian, kata-kata manja dan tidak bersunyi-sunyian tanpa disertai oleh mahram. Akan tetapi adalah lebih baik sekiranya masalah menziarahi lelaki seperti yang dinyatakan itu tidak berlaku dalam bentuk yang ramai. Ini bermaksud sekiranya wanita tu nak juga menziarahi lelaki tersebut, pastikan dia mengajak kawan-kawan dan berada dalam kelompok yang ramai. Ini untuk memenuhi sebagai memenuhi kewajipan melawat pesakit dan untuk menolak sebarang syubhat. Isu yang ketiga adalah berkaitan mengiringi jenazah. Okey, hukum mengiringi jenazah atau mengantar jenazah ke pemakaman bagi orang lelaki adalah sunat, adapun bagi orang perempuan tidak sunat mengiringi jenazah ke pemakaman, walau perbuatan itu bertentangan dengan sunnah dan wasiat Rasulullah SAW. Seperti mana yang diketahui, sekarang ni seluruh dunia dilanda dengan wabak COVID-19 dan ada isu yang berlaku di suatu tempat, jenazah pesakit yang meninggal akibat COVID-19 ini ditolak berkali-kali untuk dimakamkan. Warga setempat ni menghalang pemakaman kerana terlalu takut akan penularan virus melalui pemakaman jenazah tersebut. Okey, hukum menolak pengebumian jenazah COVID-19 ni atas alasan mengelak penyebaran penyakit adalah haram kerana virus berkenaan tidak boleh merebak melalui tanah perkuburan. Jenazah pesakit dikafankan dengan mengambil semua langkah berhati-hati, melainkan jika diarahkan oleh pihak berkuasa berdasarkan pertimbangan maslahah dan mafsadah. Okey. Hukum mengebumikan jenazah adalah perkara yang diwajibkan ke atas orang Islam secara fardu kifayah terhadap jenazah orang Islam, selama mana tidak wujud keuzuran daripada mengebumikan seperti kematian di laut dan sebagainya. Berkata para pengarang kitab Al-Fiqh Al-Manhaj, sunat menyegerakan sunat segera menguruskan jenazah dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyankan dan mengebumikannya. Ulama Islam telah berijtima menyatakan hukum keempat-empat urusan tersebut adalah fardu kifayah atas kesemua orang Islam di tempat kematian.
Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka melaksanakan tugas tersebut, maka berdosalah semuanya. Merujuk kepada garis panduan ibadah bagi petugas dan pesakit COVID-19, muka surat 13, medium jangkitan virus COVID-19 ni ialah melalui droplet, iaitu titisan air pada udara yang disebarkan melalui batuk dan bersin. Begitu juga air kumuran, ludah atau apa-apa basuhan organ yang melibatkan membran, mukus membran, iaitu mulut, hidung dan mata. Debu tanah juga boleh menjadi medium sebaran jika dipakai pada kelengkapan pelindung diri. Namun begitu, virus COVID-19 ini boleh dibersihkan daripada permukaan yang tercemar dengan basuhan, sabun atau penggunaan pembasmi kuman atau virus seperti sanitizer beralkohol. Manakala dalam garis panduan tata cara pengurusan jenazah orang Islam COVID-19, muka surat 17, status jenazah yang meninggal akibat COVID-19 ini tidak menghalang kewajipan untuk mengebumikan jenazah seperti hukum asal. Sekalipun dilaksanakan dengan kuantiti petugas tidak melebihi 4 orang dan dilakukan di bawah pantauan pihak berkuasa kesihatan. Tambahan lagi, proses pengkafanan mayat dilakukan dengan teliti dan berhati-hati dengan membuat 3 lapisan ke atas mayat, bermula dengan balutan lain putih, kemudian dibalut dengan 2 lapisan beg mayat sebelum disembur dengan semburan minyak kuman. Kesimpulannya, virus dan wujud pada badan mayat yang mati yang meninggal akibat COVID-19 ini tidak boleh merebak melalui tanah perkuburan. Sekiranya wujud kes-kes terperinci di mana jenazah tidak dikafankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, mengorat kubur untuk memindahkan jenazah atas alasan takut penyebaran penyakit tidak boleh dilakukan kerana tiada keperluan, melainkan jika diarahkan oleh pihak berkuasa berdasarkan pertimbangan maslahah dan mafsadah. Wallahualam, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada kelemahan diri kami. Sekian, terima kasih.